Secara keseluruhannya, terdapat 40 inisiatif bernilai 35 bilion ringgit. 35 bilion ringgit di bawah penjana ini. Daripada jumlah ini, sebanyak 10 bilion merupakan suntikan fiskal langsung daripada kerajaan. Selamat bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda, tentunya mana lagi di Bernama TV. Dan satu topik yang saya kira sudah pun dapat dijangka oleh penonton-penonton kerana inilah merupakan isu ataupun topik yang menjadi perbincangan sebenarnya kepada seluruh rakyat Malaysia hari ini. Topik yang kita pilih hari ini ialah pelan jana semula ekonomi negara ataupun penjana. Tapi sebelum kita membincangkan tentang isu ini, kami di Ruang Bicara Bernama TV ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam yang telah pun dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Melaka yang ke-7. Dan sesungguhnya lah Tun banyak juga sebenarnya memberi sumbangan kepada ruang bicara ini, dan kami di ruang bicara mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan juga setinggi-tinggi ucapan terima kasih. Baiklah, topik yang kita pilih telah pun saya beritahu kepada anda. Kita ada 3 tetamu sebenarnya, seorang di studio dan 2 tetamu lagi akan kita hubungi melalui kemudahan telefon. Dan tetamu yang menemani saya di studio, kita ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Muhammad, iaitu pensyarah Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Terima kasih atas jemputan. Lupa tadi nama ujung tu. InsyaAllah. Dan ini merupakan satu isu yang saya kira cukup menarik sebenarnya, dan inilah yang diperkatakan oleh, macam saya sebut tadi, oleh rakyat Malaysia ketika ini. Pelbagai golongan, para ekonomis mempunyai pandangan mereka yang tersendiri, orang biasa juga mempunyai pandangan mereka yang tersendiri, dan anda yang sedang bersama kami juga, saya kira mungkin ada juga pandangan tersendiri yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan kami. Jadi jangan lupa anda boleh memanggil kami untuk memberi pandangan dan juga pendapat. 2 talian telah pun kami sediakan kepada anda, 0320594624 dan juga 0320594625. Dan jangan lupa, seperti biasalah, anda juga boleh mengikuti kami secara live sebenarnya di FB @Bernama TV. Baiklah, saya ingin mendapatkan pandangan Profesor Madya Dr. Anwar Shah terlebih dahululah. Ini pun sesuatu yang cukup penting sebenarnya, Prof. Ya. Diperkatakan dengan begitu meluas ketika ini, sehinggalah ke detik ini sebenarnya. Tapi pada pandangan Prof sendirilah, secara keseluruhannya, apakah Prof melihat pembentangan pelan yang dilakukan oleh Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin hari ini, iaitu pelan apa yang kita sebut sebagai pelan jana semula ekonomi negara ataupun penjana ini, sesuatu yang tepat dan kena pada masanya? Terima kasih Saudara Syarkawi atas soalan tersebut. Saya melihat dalam konteks apa yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini menunjukkan dengan jelas bahawa kerajaan telah memberikan fokus yang utama, terutamanya kalau kita lihat dan kita soroti apa yang disebut oleh Yang Amat Perdana Menteri, lebih 50% isu yang adalah berlegar dengan peluang pekerjaan dan PKS sendiri. Betul. Lebih 50%. Menunjukkan di sini bahawa kerajaan begitu prihatin terhadap isu ini. Isu yang saya kira banyak juga isu-isu berkaitan dengan pengecualian cukai dan sebagainya, tapi pokok pangkalnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan melihat bahawa ada sesuatu yang perlu dibuat, terutama je dalam aspek pekerjaan dan juga PKS itu sendiri. Saya ambil satu contoh isu yang ataupun inisiatif yang dibuat adalah contohnya memperuntukkan 2 bilion untuk kemahiran belia itu sendiri. Kalau kita lihat belia ni Saudara Syarkawi, kita ada 14.9 juta belia di Malaysia ni, dan juga kalau kita lihat kalau statistik yang dibentangkan tadi, 12.7 juta daripada rakyat Malaysia telah mula bekerja. Cuma persoalan yang timbul di sini adalah adakah mereka memperoleh pendapatan yang sama atau berkurangan. Di sinilah peranan kerajaan itu sendiri dalam memberikan suntikan kewangan, iaitu 2 bilion kepada golongan belia untuk meningkatkan kemahiran, dan juga 600 kepada majikan untuk memberi peluang kepada perintis, kepada lepasan sekolah dan graduan. Yang sebagaimana disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, kadar pengangguran
adalah sekitar 3.9% pada ketika ini. Tetapi kemungkinan kadar tu akan meningkat kepada 5.5%. Kalau kita soroti semula 20 tahun Sosial Kawi, ini merupakan dalam sejarah kadar pengangguran tertinggi di negara kita, sebab apa yang berlaku pada 1998, krisis ekonomi di negara kita 3.2%, 2009 3.7%. Daripada ketika ni kadar pengangguran meningkat pada 39 dan boleh mencapai sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri 5.5% sendiri. Jadi inilah kerajaan telah mula proses awal ni, fokus dan juga penumpuan kepada isu yang berkaitan peluang pekerjaan. Jika rakyat mempunyai duit, pekerjaan, mereka memperoleh duit dan mereka dapat menjana pendapatan itu sendiri. Okey, saya pun tertarik hati dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, penumbuhan apa yang disebut sebagai jawatankuasa khas pekerjaan nasional. Apakah anda melihat itu juga satu lagi perkara yang dilakukan dalam usaha untuk, kalau saya gunakan bahasa yang mudah, ialah menyuntik oksigen ke arah keadaan ataupun situasi pengangguran yang mungkin akan menjadi begitu serius sekiranya tindakan segera tidak diambil. Okey, jawatankuasa ini, jawatankuasa khas pekerjaan nasional ni sebenarnya adalah salah satu isunya adalah bila ada perkara yang akan ditekankan adalah peruntukan daripada kerajaan itu sendiri dalam program inisiatif pengambilan pekerja itu sebanyak 1.5 bilion ringgit. Dan jawatankuasa ini perlu melihat dalam konteks lebih luas. Tapi saya suka ulang balik Sosial Kawi apa yang saya sebut pada 20 hari bulan Mei tempoh hari. Paling penting untuk jawatankuasa ni sebenarnya untuk melihat bahawa perlu melaksanakan pengurangan pekerja asing secara berperingkat. Dalam tempoh hari ini sampai ke hujung tahun, 6 bulan akan datang, perlu ada pengurangan yang drastik. Sebagaimana saya sebut tempoh hari, 30 ke 40%. Sebab pada ketika ini pekerja asing terlalu ramai, dan juga kita ada yang pekerja asing sah 2 juta dan tidak sah begitu ramai. Mana mungkin pekerja rakyat kita boleh memperoleh pekerjaan dengan begitu ramai pekerja asing. Sekiranya pekerja asing dihantar balik, satu inisiatif yang amat baik oleh kerajaan menghantar semula pekerja asing, dan kita nak pastikan mereka tidak kembali semula lepas 6 bulan ke setahun. Disebabkan oleh sekiranya mereka kembali semula, maka mereka mengisi peluang pekerjaan. Kemungkinan isu yang timbul adalah peluang pekerjaan dalam konteks 3D itu Sosial Kawi. Namun dalam konteks yang lebih umum, kalau kita lihat bagaimana saya sebut tempoh hari, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang boleh diisi oleh rakyat Malaysia, seperti juruwang, pengawal keselamatan dan juga pembantu kedai dan sebagainya. Ini semua boleh diisi oleh rakyat Malaysia itu sendiri. Jawatankuasa ini khas pekerjaan nasional ini perlu memberikan fokus kepada isu bagaimana untuk meningkatkan peluang rakyat Malaysia untuk memperoleh pekerjaan dan seterusnya mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Sekiranya kita masih bergantung pada pekerja asing, maka kita akan ada impak kat situ. Ini belum ambil kira lagi 400-500 ribu pelajar kita akan bergraduat tahun ini Sosial Kawi, yang akan menambah kepada bilangan mereka yang memerlukan pekerjaan. Dan inilah satu perkara yang saya fikir jawatankuasa perlu lihat, selain daripada apa yang disebut tadi, peruntukan RM4,000 untuk setiap yang kehilangan kerja untuk membina kemahiran baru. Kita perlu ada satu added value, kemahiran baru daripada kalangan rakyat Malaysia sendiri. Dan di sinilah peranan teknologi yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Okey. Langkah positif yang diambil oleh kerajaan sendiri melalui pelan jana semula ekonomi negara ataupun penjana ini sendiri dalam usaha untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Tetapi saya juga tertarik hati dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Anak-anak muda kita, generasi muda kita juga harus berubah sebenarnya, terutamanya bila kita bercakap tentang COVID-19 sekarang ini, PKP dan sebagainya, dan kita ada apa yang disebut sebagai the new normal. Bagaimanakah generasi muda harus menyesuaikan diri dengan the new normal ini? Saya fikir saya menaruh harapan tinggi kepada generasi muda Sosial Kawi, sebab pada ketika ni kita berbicara tentang teknologi sebenarnya. Itulah dia advantage pada generasi muda. Generasi muda pada hari ini perlu mengambil sepenuhnya, menggunakan sepenuhnya teknologi Sosial Kawi. Kalau kita lihat apa yang berlaku sebenarnya, kalau saya bagi contoh kenapa teknologi ini perlu digunakan. Sebab kalau kita lihat syarikat-syarikat ataupun industri yang tidak memberikan fokus kepada teknologi telah hilang sebenarnya. Saya ambil satu contoh Kodak Sosial Kawi. Satu ketika Kodak tu
mempunyai bilangan staf lebih daripada 150,000 orang di seluruh dunia. Apa jadi pada Kodak pada hari ini? Tidak ada orang yang beli Kodak dan kamera dan filem dia untuk menangkap gambar. Sebab masing-masing sudah ada handphone. Sama juga apa yang berlaku saya lihat, perniagaan tradisional bila bersaing dengan perniagaan secara online. Tentu sekali perniagaan secara online mempunyai advantage. Sebab kos yang lebih jimat, tidak perlu membayar sewa dan sebagainya, dan memerlukan cetusan idea bagaimana belia kita dapat menggunakan teknologi untuk memangkin atau membuat satu anjakan paradigma terhadap perniagaan kita. Sebab perlu untuk guna teknologi. Tidak mahu, suka atau tidak suka, kita perlu gunakan teknologi. Saya selalu sebut di dalam kelas saya pun dengan pelajar saya, teknologi ni macam tsunami, Saudara Syakawi. Kalau kita tidak tahu berhubung dengan teknologi ni, kita akan dilemaskan. Contohnya yang lemas tadi, pemandu teksi. Apa yang berlaku sebab oleh teknologi itu bermakna untuk bersaing di situ, sebab ada Grab dan sebagainya. Jadi kat situ memberikan kesan kepada pemandu teksi. Sama juga pada industri Kodak tadi, industri kamera, dan kita lihat Nokia sendiri, apa yang berhadapan dengan Nokia tadi. Ini adalah dia bermakna belia kita perlu masuk dan juga menguasai teknologi itu. Itu yang saya nampak. Tetapi bila you sebut tentang itu dalam usaha untuk menguasai teknologi itu, apa yang perlu ada dalam minda dan juga pemikiran anak-anak muda kita sebenarnya tu? Dalam konteks ini yang paling penting sebenarnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, perlu membentuk minat dan kemahiran itu sendiri. Sebab pada ketika ini kalau kita lihat pekerjaan seperti 3D itu sendiri agak sukar untuk rakyat Malaysia menceburi bidang itu, contohnya pembinaan dan sebagainya. Namun dalam konteks teknologi ini keadaan dia lebih menarik, Saudara Syakawi, sebab dia tidak memerlukan fizikal yang kudratnya fizikal, cuma hanya memerlukan handphone kemahiran saja, handphone dan juga teknologi bagaimana untuk mengembangkan perniagaan. Sebab perniagaan ni sebenarnya kita ingin menjual barangan dan ada orang ingin membeli sebenarnya. Bagaimana teknologi itu menghubungkan penjual dengan pembeli itu sendiri. Dalam konteks itu penggunaan teknologi itu begitu penting sebenarnya. Dan juga kalau satu hari nanti saya tidak terkejut juga mungkin ada aplikasi doktor datang ke rumah sekali. Sebab apa? Kemungkinan keperluan untuk klinik pada masa akan datang ada, tapi ada juga alternatif, iaitu doktor datang ke rumah atau kalau ada aplikasi. Sebab pada ketika ini kita lihat rakyat Malaysia, khususnya orang masyarakat muda, dia terikat dengan handphone. Kemana-mana membawa handphone. Jadi dekat situ peranan menggunakan perniagaan yang boleh dilibatkan handphone itu sebagai satu mekanisme untuk perniagaan itu dilaksanakan. So itu yang advantage yang orang muda ada jika dibandingkan dengan terutamanya tadi saya bagi perbandingan pekerja asing tadi. Sebab kita memang ada setengah-setengah pekerjaan yang masyarakat Malaysia ni sukar untuk mengisi pekerjaan tersebut, khususnya macam pembinaan, perladangan. Cuma dari segi pekerjaan-pekerjaan ringan dan juga pekerjaan berdasarkan teknologi, dan kalau kita lihat dari segi konteks gig ekonomi itu sendiri, bagaimana belia-belia kita boleh mempunyai lebih daripada satu pekerjaan dan masa sama bekerja dengan food panda ataupun delivery makanan, dan masa sama bekerja di tempat lain. Itu yang penting sebenarnya. Okey, kita akan rehat di studio buat seketika kerana kita akan hubungi seorang lagi tetamu kita melalui talian. Kita ada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, iaitu pengurus pembangunan perniagaan di Putra Business School. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tak nak datang studio? Itulah, kalau saya tahu kawan saya Dr. Anwar ada di situ, itulah kami rindu nak jumpa Prof sebenarnya. Okey Prof, apa pun terima kasih kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini walaupun melalui talian telefon. Nak tanya pendapat Prof sendirilah. Ini mengenai penjana yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin hari ini. Kesan kepada sektor ekonomi dan perniagaan pada pandangan Prof sendiri. Ya, sebenarnya memang amat penting kita sebagai satu negara dan di dalam situasi ekonomi yang agak mencabar ini untuk sentiasa mempunyai pelan yang ditambah baik. Sebab sebelum ini kita sudah mendapat pembentangan daripada kerajaan tentang pelan stimulasi ataupun fiskal sejak permulaan pandemik COVID
19 lagi berlaku, semua kita dah didedahkan dan juga orang kata bagaimana kerajaan membantu dengan suntikan dana berjumlah lebih daripada 256 bilion. Dan apabila penjana diumumkan pada hari ini dengan jumlah suntikan tambahan sebanyak 35 bilion ringgit, ia adalah sesuatu yang memang perlu, kerana apabila kita melihat laporan yang telah dibentangkan oleh sebagai contoh Jabatan Perangkaan Negara tentang dijangkakan kita akan mengalami kemerosotan ekonomi pada tahun ini kurang mungkin 1.7% negatif 1.7%, maka sesuatu perlu dilakukan. Kita tak boleh tunggu sehingga akhir tahun baru hendak buat sesuatu. Dan apabila saya lihat pelan penjana ini sebelum pengumuman Perdana Menteri pada hari ini, nama pelan itu dipanggil pelan pemulihan ekonomi jangka pendek. Walau bagaimanapun, apabila saya melihat apa yang telah dibentangkan sebanyak 40 inisiatif ini, ianya sesuatu yang menarik kerana ada yang bersifat memberi kesan impak positif terus untuk serta-merta kepada rakyat dan juga perniagaan. Namun ada juga beberapa inisiatif yang sebenarnya bersifat jangka masa sederhana, iaitu akan memberi kesan yang positif sehingga melebihi tahun depan, dan ada juga yang melangkaui beberapa tahun kesan positifnya. Jadi apa yang saya lihat di sini ialah jika ia dilaksanakan dengan sempurna, maka pelan penjana ini memang akan memberi kesan yang positif kepada ekonomi kita. Okey. Saya nak dapatkan pandangan Prof secara ikhlas lah. Antara inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan dalam penjana ini ataupun ditambah baik melalui penjana ini, apakah antara inisiatif yang mungkin akan memberi impak ataupun memberi kesan yang cukup positif bukan saja kepada rakyat tetapi juga kepada pendapatan negara secara keseluruhannya, Prof? Ya, bagi saya daripada 40 inisiatif itu, inisiatif yang melibatkan suntikan fiskal secara langsung berjumlah 10 bilion ringgit itulah yang amat menarik ataupun yang saya suka, kerana ianya akan membolehkan meningkatnya kecairan di dalam pasaran, membolehkan untuk rakyat mendapat bantuan dana tambahan termasuk juga perniagaan untuk memastikan mereka masih lagi bagi rakyat untuk dapat pekerjaan, dapat bekerja, dan juga untuk perniagaan untuk terus orang kata mengekalkan kelestarian ataupun sustainability. Dan jenis-jenis suntikan langsung berjumlah 10 bilion ini adalah seperti yang telah diteruskan lagi oleh kerajaan, iaitu subsidi upah, dan yang baru saya nampak di sini insentif untuk mengambil mereka yang menganggur, dan juga geran kepada perniagaan serta suntikan e-penjana ataupun sebelum ini kita kenali sebagai e-dompet. Ini saya tengok memang akan memberi kesan serta-merta. Sebagai contohlah, ada student saya sekarang ni, dia duduk intern 8 bulan dekat Petronas, lepas tu menganggur, nama Aiman Nasaruddin. Jadi kalau dia nak cari kerja sekarang, dia boleh apply kerja daripada majikan, dan majikan jika siapa-siapa ambil dia akan dapat RM800 subsidi insentif untuk bekerja tu. Okey. Kita bercakap tentang 35 bilion ringgit di bawah penjana Prof, dan 10 bilion merupakan suntikan langsung dari kerajaan. Bermain di luar sana di kalangan orang ramai, di kalangan ahli ekonomi khususnya, yang mengatakan apakah ianya akan memberi kesan ataupun impak kepada pendapatan dan juga hasil negara. Ya, seperti yang saya sebut tadi, apabila yang disuntik secara langsung 10 bilion itu pergi kepada rakyat dalam bentuk subsidi upah, maknanya majikan akan mampu memberikan gaji seperti biasa kepada pekerja. Ia akan sekurang-kurangnya membolehkan rakyat yang mendapat subsidi ataupun gaji untuk terus berbelanja, bukannya berbelanja sesuka hati tetapi mengikut keperluan. Dan ini akan terus memberi kata limpahan kesan terhadap perniagaan sekitar. Dan banyak yang saya lihat di sini inisiatif yang diberikan dalam penjana ini untuk
dalam bentuk pendanaan ataupun bentuk geran yang membolehkan kerajaan perniagaan untuk terus orang kata melangsungkan perniagaan mereka. Dan saya lihat satu lagi iaitu pelbagai inisiatif yang menggalakkan perniagaan untuk berbelanja seperti pengecualian untuk barangan yang bersifat teknologi seperti terbimbing komputer dan sebagainya, dan semua ini sebenarnya akan memang boleh memberikan impak yang positif. Okey, satu lagi persoalan yang saya nak kongsi bersama dengan Prof lah. Kita bercakap tentang 3 teras utama lah, seperti apa yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ketika mengumumkan tentang penjana ini. Yang pertamanya ialah untuk memperkasakan rakyat, yang kedua ialah untuk melonjakkan perniagaan, dan yang ketiga untuk merangsangkan ekonomi. Apakah Prof secara peribadi melihat bahawa dengan apa yang dicadangkan dalam penjana ini, ianya akan menjadi kenyataan? Ya, selain daripada kita lihat pelan ini dipecahkan kepada 3 inisiatif, 40 inisiatif pun turut dipecahkan kepada 3 lah. Memperkasakan rakyat itu kita lihat ada 11 inisiatif, melonjakkan perniagaan 14 dan juga merangsang ekonomi 15 inisiatif. Dan yang menarik saya lihat ni, walaupun ianya dipecahkan kepada 3 golongan atau itu rakyat, perniagaan dan negara secara keseluruhan, tetapi setiap teras ini juga sebenarnya ada yang memberi kesan serta-merta, kesan jangka pasang dan pendek. Sebagai contohnya, kalau kita lihat untuk rakyat, kebanyakan inisiatifnya memastikan bahawa rakyat sentiasa masih lagi bekerja, sebab kita tahu kadar pengangguran bakal meningkat, dan di sini sebagai contoh, subsidi upah yang telah memberi manfaat kepada 2/7 pekerja diteruskan, iaitu membolehkan rakyat terus bekerja, dan juga inisiatif untuk mengambil mereka yang sedang menganggur bekerja juga akan membantu mengurangkan kadar pengangguran. Jadi ia lebih bertumpukan kepada memastikan rakyat masih lagi dapat menjalani kehidupan seharian dengan biasa dan mempunyai wang yang cukup untuk menampung kos harian. Dan kalau kita lihat dari segi melonjakkan perniagaan, selain daripada apa yang telah diberikan oleh kerajaan sebelum dalam bentuk geran dan juga pendanaan ataupun pembiayaan, banyak pengecualian cukai telah diumumkan dalam pelan ini supaya motivasinya kepada perniagaan ini untuk meneruskan aktiviti perniagaan mereka dan sekaligus dapat menikmati pengecualian cukai. Sebab pengecualian cukai ini sebenarnya bukan untuk tahun ini. Dia apabila kita hantar claim tax form pada tahun depan baru kita akan dapat manfaat dia. Jadi dia punya fokus dia supaya perniagaan itu dapat lagi bertahan sampai ke tahun depan untuk mendapat manfaatnya. Dan kalau kita lihat dari segi merangsang ekonomi, memang banyak inisiatif di sini ada yang sehingga 2-3 tahun, iaitu terutamanya melibatkan menarik pelaburan ke dalam negara kita dengan pengajukan sebanyak 10 ke 15 tahun. Okey, terima kasih banyak-banyak Prof Dr. Razman kerana sudi bersama dengan kita, dan tak puaslah tak dapat lihat in person di studio. Tak apa. Lepas ni kita cuba juga untuk jumpa di studio. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan insyaAllah kita akan bersama lagi seperti apa yang disebut oleh Profesor Madya Dr. Ahmad Razman. Baik, kepada anda kita berehat dulu buat seketika, dan kembali nanti saya akan sembang-sembang semula bersama dengan Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Mohamad yang berada di studio menemani saya berseorangan. Kalau tidak, saya berseorangan saja hari malam ini. Jadi kita jumpa selepas ini nanti. Rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang pelan jana semula ekonomi negara ataupun penjana, dan saya ditemani oleh Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Mohamad. Baik, satu lagi isu selain daripada pengangguran yang beri perhatian yang serius dalam penjana kali ini, ada satu lagi isu yang berkaitan dengan PKS. Dan kalau Prof ingat lagi, semasa pakej rangsangan ekonomi rakyat ataupun prihatin rakyat, kerajaan sebenarnya telah pun memberikan sesuatu yang cukup bagi saya menariklah dalam usaha untuk mengembang ataupun menghidupkan PKS itu
situ ke tahap yang sewajarnya. Jadi apakah anda melihat melalui penjana ini suntikan menarik lagi ditambah untuk membantu golongan mereka yang terlibat dalam PKS ni, Prof? Okey, terima kasih Sosial Kami. Kalau kita lihat angka PKS di Malaysia ni, kita ada sekitar 907,000 PKS di Malaysia. Namun selepas terjadinya COVID ni, angka tersebut tentu sahaja berkurangan. Dan kalau kita lihat inisiatif yang telah diambil oleh kerajaan melalui kemudahan bantuan khas SRF tersebut bernilai 10 bilion yang telah diberikan oleh kerajaan sebelum ini, yang melibatkan 20,000 PKS. Dan hari ini yang membuat Perdana Menteri juga telah membuat tambahan 2 bilion kepada dana khas bencana untuk PKS ni, iaitu maksimum 500,000 untuk setiap PKS ni. Sebab apa PKS ni begitu penting? PKS menyumbang kepada 66% peluang pekerjaan di Malaysia ni. Nadi dia peluang pekerjaan ni PKS tu sendiri. Sebab itulah, disebabkan itulah yang amat buat Perdana Menteri dengan kerajaan memberikan fokus pada PKS, sebab angka menunjukkan 92% kurang-kurangnya ya PKS di Malaysia ni telah kehilangan berkurangan pendapatan mereka sebelum COVID-19. Jadi ini menunjukkan ia perlu dipulihkan dengan harapan bahawa bila PKS ini dipulihkan, maka tentu sekali pekerjaan itu dapat berkembang. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku, contohnya industri yang terjejas, industri PKS yang bernaung dalam konteks dalam memberikan perkhidmatan kepada industri penerbangan dan industri pelancongan itu. Sebab itu hari ini kerajaan memperuntukkan 1 bilion untuk mengangkat semula industri pelancongan yang terjejas teruk. Betul. Sebab industri pelancongan saja ada lebih kurang hampir 1 juta peluang pekerjaan yang terjejas. Ekosistem pelancongan itu 1 juta itu sebenarnya angka yang besar. Betul. Dan mereka kehilangan hampir 20 bilion ringgit Malaysia dalam masa 4 bulan ini sendiri. Terutamanya industri perhotelan dan juga industri yang berkaitan dengan pelancongan di sini. Sama juga di industri penerbangan, di mana kita dapati Virgin Asia bukan saja di Malaysia, tetapi yang syarikat pertama yang diwartakan bankrupt adalah di Australia itu sendiri. Syarikat kedua penerbangan terbesar di Australia, Virgin Australia di dalam proses bankrupt. Yang kedua Mauritius dan juga Malaysia juga. Pada kalau kita lihat beberapa minggu lepas, ada salah sebuah syarikat juga telah menawarkan VSS kepada staf yang terlibat. Ini menunjukkan bahawa cabaran yang begitu besar dalam industri pelancongan, termasuk dari industri penerbangan. Sebab industri pelancongan ini berkait rapat. Jadi PKS ni yang menaung dalam industri ini amat terjejas. Disebabkan itu, untuk memangkinkan industri pelancongan dan penerbangan dan juga industri penerbangan ini, maka kerajaan membuat suntikan 1 bilion pada industri pelancongan selain daripada PKS lain yang turut terjejas. Disebabkan PKS terjejas ini disebabkan oleh proses ataupun semuanya terhenti, perkhidmatan itu terhenti, mana benda itu tidak bergerak, sehingga sekaranglah proses untuk menggerakkan semula, merancakkan semula ekonomi. Okey, saya dipahamkan Prof, kita ada 2 pemanggil di talian sekarang ini. Kita ambil dulu Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan, sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Desa Kawi dan juga ahli panel. Tadi ada sebut tentang pengangguran kan. Pengangguran ni yang menganggur tu yang keluar daripada universiti dan sebagainya begitu ramai, sekian ratus-ratus ribu. Yang kena berhenti pula ratus-ratus ribu. Jadi apa pandangan jika di masa akan datang segala pembejala pelajaran di peringkat pengajian tinggi, pelajar-pelajar tak perlu lagi duduk dan belajar di universiti, hanya perlu melalui belajar online, dan hanya di tahun akhir saja perlu berada di universiti sepenuhnya. Pertama, ia dapat menjimatkan perbelanjaan dan atau kos belajar, dan dicadangkan juga kerja sambil belajar juga boleh membantu. Apa pandangan Prof untuk mengurangkan kos dan membantu pengangguran? Dan cadangan kedua, setiap mahasiswa perlu ambil 2 ijazah, satu pilihan dan satu lagi wajib di masa akan datang untuk
jika untuk senang dapat kerja lah. Okey. Minta pandangan. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Satu lagi pemanggil ada di talian kita. Ini dari Sabah, Datuk Gulam dari Sabah. Sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat sama Hari Raya. Ya, sama-sama kita. Okey. Ya. So bagi saya, kita di Sabah ni perikanan dan sektor-sektor yang lain lah. Aha. Saya ingat memang boleh menjadikan keuntungan, cuma peluang saja. Okey. Tapi kita kena ubah lah. Cara-cara kampung tu sekarang ni cara global dah. Okey. Saudara, kita bagi orang-orang yang tangkap ikan ni bagi peluang kapal-kapal yang besar. So dengan izin bekerjasama dengan kerajaan, lepas tu dia boleh menjana pekerjaan beribu orang. Sama juga dengan bercocok tanam. Okey. Sawah apa semua kan kita boleh majukan. Okey. Apa yang cepat tu menanam padi dan juga jagung, begitu cepat sekali dapat dia punya hasil. So kita mulakan, teruskan, bagi peluang orang yang memang ada peluang. Dan ada orang pekerja di Sabah lah. Ya. Karena kalau kita panggil orang ke Semenanjung, memang bermasalah lah, kos begitu tinggi. Tapi dia orang di Sabah ni, bagi mereka pekerjaan dan juga bagi mereka ekonomi untuk menjana. Ekonomi bukan saja di Sabah, seluruh Malaysia. Kan kita boleh ekspor daripada sini, dari segi ikan, sayur-sayuran, kerana kita ada berpotensi untuk memajukan segala ini, tetapi modal orang-orang yang tangkap ikan ni masih lagi di tahap yang dulu ke kapal-kapal kecil. So bagilah kapal-kapal yang segala seperti kapal yang ada di negeri Jepun kita menangkap tuna. Kita paling banyak tuna. Laut kami di Sabah ni paling banyak tuna. Betul. Tapi dijaga oleh orang negara lain. Kerana kita tidak ada facilities untuk nak menangkap ini. Dengan ini boleh menjana beribu-ribu pekerjaan. Okey. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam dari Sabah. Jadi pandangan-pandangan yang menarik juga sebenarnya dilontarkan oleh secara ikhlas mereka menyuarakan cadangan-cadangan tersebut. Jadi barangkali respon dan juga reaksi dari Prof. Saya boleh dengan Datuk Gulam dahulu. Saya melihat apa yang disebut oleh Datuk Gulam tadi tepat sungguhlah. Industri sebenarnya industri makanan atau berasaskan makanan ini memberikan keuntungan yang besar kepada negara. Dan tentu sekali belia sendiri khususnya atau masyarakat Malaysia perlu terlibat dalam industri makanan. Mau atau tidak bahawa kita mungkin berjimat untuk beli pakaian dan sebagainya, untuk membeli rumah, tapi makanan ni kita akan beli untuk kehidupan seharian. Industri makanan adalah $1 trillion business mana memang semua orang nak makan. Jadi inilah yang perlu diceburi. Satu yang saya boleh kongsi bila saya bual sebelum ini pekerja asing, mengapa mereka begitu suka sebagainya berada dalam industri berasaskan makanan, sebagai contoh market pasar borong dan sebagainya. Bila kita amati sebenarnya, bila kita tanya kepada mereka, baru kita tahu jawapan dia. Contohnya pekerja asing ini mereka memperoleh pendapatan RM150 bekerja di pasar borong setiap hari sekitar RM150. So katakanlah kita darab kepada 20 hari saja kami, 3,000. Namun bukan itu saja, mereka juga mengasingkan ikan-ikan yang kurang elok, dan selepas saja tutup pasar borong tu mereka menjual. Dan kalau ditanya mereka berapa mereka dapat 100.5 lagi. Bermakna maksudnya mereka dapat 300 pendapatan sehari. Kalau kita larapkan 20 hari, RM6,000 saja kali. Inilah tempat yang perlu masyarakat Malaysia fokus, dan saya setuju dengan apa yang dilaksanakan oleh Tan Sri Anwar Musa untuk memberikan peluang kepada rakyat Malaysia untuk bekerja di pasar borong. Di Selangor, bukan di KL, Selangor, tapi saya harapkan seluruh negara semua pasar borongnya boleh diisi oleh rakyat Malaysia, sebab peluang besar di situ. Cukup besar. Kalau pekerja asing, kalau saya congak tadi, boleh dapat sekitar RM6,000. So itu satu benda yang perlu diikuti, dan juga industri makanan ni tidak rugi, Saudara Kawi. Itu yang saya menjawab. Yang tadi
soalan yang Abdullah Osman berkaitan dengan online kelas. Tadi pukul 5 pun saya melaksanakan kelas online juga. tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita dah mula di UPM melaksanakan kelas online dan akan laksanakan kelas online sehingga hujung tahun. Jadi bila pandemik COVID ini berlaku, maka medium untuk pengajaran itu telah bertukar, iaitu daripada bersemuka kepada melalui online. Dan satu pandangan yang baik tadi, iaitu pelajar tidak semestinya berada di dalam universiti kelas, tapi pelajar berada di peringkat tahun akhir. Cuma satu yang saya belajar sebagai pelajar juga sebelum ni, kadang-kadang kita berada di universiti ni bukan hanya untuk belajar sebenarnya di kampus, di fakulti, tapi environment tu, situasi dia dan hubungan dengan pelajar lain juga begitu penting. Cuma pada ketika ini kita tidak ada benda tu. Tapi cuma pada masa akan datang, saya rasa universiti sedang mengorak langkah untuk lebih banyak membelanjakan duit dalam pengajian secara online. Dan ada juga cadangan tadi tentang 2 ijazah. Itu pun menarik. Sebenarnya bagi saya, salah satu ijazah ataupun sekurang-kurangnya pengajian yang berkaitan dengan keusahawanan perlu ada. Tak kira apa program sekalipun, tetapi kalau kita ada satu atau satu bidang keusahawanan, mereka boleh menjadi usahawan alternatif. Sentiasa kita dalam hidup ni, sosial kita ada alternatif, kita ada pilihan. Kalau kita tak dapat lepas A, kita ada satu lagi option pilihan ke B. Pelajar kalau ada 2 ijazah atau 2 kepakaran ni, maka kita boleh membentuk satu pelajar yang bukan sahaja mempunyai ilmu dalam bidang kepakaran, katakan engineer, jurutera. Sekarang kita tahu bahawa pekerjaan jurutera sedikit terhad, terutamanya industri tertentu, dan kita ada juga elemen usahawan di situ. Saya nak mencelah sedikit di sini, nak dapatkan pandangan Prof bila kita bercakap tentang pendidikan, terutamanya di peringkat tinggi di universiti. Kerajaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun telah menekankan ketika membentangkan penjana tentang digitalize ekonomi, bahawasanya itu yang akan matlamat yang dituju oleh kerajaan sekarang ni. Jadi bagaimana pelajar-pelajar dan juga universiti-universiti harus menyesuaikan kehendak digitalize ekonomi nanti dengan apa yang diajar di peringkat universiti? Betul. Saya nampak bila pandemik ini berlaku, dia mempercepatkan, sosial kawan saya sebut tadi, dia mempercepatkan teknologi ini menjadi satu kewajipan sebenarnya. Dan juga bila digital ekonomi dan juga ekonomi berasaskan kepada digital teknologi ini sendiri sebenarnya adalah kita kurang bersemuka, lebih kepada teknologi yang memainkan peranan. Even transaction, urusan semua melalui online. Jadi kita ada kurang keperluan untuk berjumpa. Dekat situ digital ekonomi berkembang, di mana masa dia hanya menggunakan teknologi untuk menyalurkan proses transisi ataupun transaction itu sendiri. Saya bagi satu contoh, Saudara Syakawi, yang mungkin boleh merangsang minat rakyat Malaysia ni untuk menyepuri dalam bidang perniagaan pasal teknologi ni. Tahun lepas 2019, Alibaba, iaitu salah satu platform jualan online di China itu sendiri kan, mereka membuat sales jualan pada 11 hari bulan 11 2019 dan juga 12 hari bulan 12 2019. 2 hari ini, sosial kawi, 48 jam mereka menjual nilai dia lebih tinggi daripada bajet yang dibentangkan oleh kerajaan tahun lepas. 365 hari Perlis sampai ke Sabah, 32 juta rakyat Malaysia, Alibaba boleh perolehi amount yang lebih tinggi dalam masa 48 jam melalui digital ekonomi itu sendiri. Dan yang lagi menarik itu, sebahagian besar barang tu bukan Alibaba yang jual, ialah dia memperkenalkan platform saja. E-dagang yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, e-dagang inilah dia. Dan juga e-dagang inilah sebenarnya akan memainkan peranan penting. Platform e-dagang yang diperuntukkan oleh yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, latihan, subsidi dan bantuan penjualan. Inilah dia. Dan permulaan dia kepada e-dompet tadi. Yang saya sebut data tadi tu, bila saya lihat data tu, saya rasa begitu menarik sebenarnya. Apa benda yang kita bajet kita seluruh negara tahun ini yang diumumkan tahun lepas, Alibaba boleh dapat
amount dalam yang sama 48 jam. Bila kita sebut tentang digital economy, kita cakap tentang e-business Prof. Apakah daripada pemerhatian yang Prof lakukan bahawa mentaliti, pemikiran, pendekatan rakyat Malaysia juga sudah menuju ke arah itu sebenarnya. Mereka telah pun mula menceburi e-business ini dengan begitu serius sekali, dan apakah anda melihat ini satu indikasi yang boleh kita anggap sebagai seolah-olah sudah pun ada cahaya yang cukup terang di hujung terowong sebenarnya bila kita bercakap tentang e-business? Betul. Sebab Saudara Syakir, kita melihat masa depan negara ni pada orang muda sebenarnya. Kenapa e-business ni penting? Kalau kita lihat bila kita lalui dalam proses kehidupan kita, dalam perniagaan dan sebagainya, ada dua perkara penting yang biasa pengguna akan pergi. Dia akan menghala. Yang pertama, dia akan menghala benda tu kalau dia fikirkan mudah. Dia rasa benda tu mudah, dia akan pergi. Teknologi ni sebab apa orang pergi? Sebab orang rasa benda tu mudah. Macam contohnya penggunaan WhatsApp dan sebagainya, orang nampak mudah, Facebook dan sebagainya, orang pergi. So orang online ni kita begitu mudah, Saudara Syakawi. Saya ingat lagi kalau saya masih kecil lagi dulu, kalau saya beli barang dengan mak saya, terpaksa pergi 4-5 kedai untuk compare harga. Betul. Mak saya bawa saya pergi tanya berapa harga dan sebagainya. Hari ni kita berada di dalam bilik, boleh membandingkan harga. So apa dia sebenarnya? Dia memudahkan keadaan. Yang kedua, kita hanya pergi, satu yang benda yang mudah, satu lagi benda yang kita rasa berguna. Kalau kita rasa benda tu berguna, kita akan guna. Kalau kita rasa tak berguna, kita tak berguna. Tapi sekarang ni rata-rata orang melihat teknologi ni amat berguna. Dan juga kalau contohnya, kalau kita ambil satu contoh teknologi yang berasaskan pada e-dagang tadi, di Malaysia pun kita ada Lazada dan juga Shopee dan sebagainya. Begitu banyak keuntungan yang perlu. Saya rasa kita perlu lahirkan lebih banyak Lazada, Shopee dan juga PKS kita masuk ke dalam ruang teknologi ni, e-dagang ni. Sebab bagi saya angka tadi yang Alibaba dapat tu cukup merangsang rakyat Malaysia. Menakjubkan. Okey, kita rehat sekali lagi Prof, dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi kerana kita ada seorang lagi tetamu yang insya-Allah kita akan cuba hubungi melalui telefon sebentar saja lagi. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang pelan jana semula ekonomi negara, dan kita macam saya janjikan tadilah, kita ada seorang lagi tetamu di talian kita, iaitu yang berbahagia Encik Muhammad Shukri Shuib, Pensyarakanan High Ehwal Dasar Politik dan Pengajian Antarabangsa di Pusat Pengajian Antarabangsa UUM. Assalamualaikum Shukri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar tuan? Baik, alhamdulillah, selamat raya. Nampak cegong Okey, ni Shukri, kita nak bercakap tentang pelan jana semula ekonomi negara lah, penjana yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri hari ini. Jadi bagaimana anda melihat dari segi kacamata rakyat biasa? Ya, alhamdulillah kita melihat bahawa apa yang sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan melalui inisiatif yang diambil di bawah pentadbiran Tan Sri selaku Perdana Menteri ini, kita lihat bahawa kebanyakan majoriti rakyatnya, kita bukan maksudnya ini ketepikan soal politik kepartian. Tetapi kalau kita melihat dari sudut rakyat secara keseluruhan, dia yang menerima manfaat daripada
pelaksanaan pakej-pakej rancangan ekonomi yang dilaksanakan akibat daripada COVID-19 ni, ia jelas sekali kelihatan rakyat begitu tenang dan boleh menerima keadaan itu dengan rasional. Kalau kita lihat baru tadi apabila Yang Berhormat Perdana Menteri umumkan pakej rancangan jangka pendek dan yang sebelum itu dah ada pakej rancangan. Dan pakej rancangan itu menyebabkan rakyat tidak kalut, maksudnya tidak rasa tertekan dengan persekitaran yang berlaku ni. Yang kita lihat berlaku adanya tindakan unorthodox approach, tindakan yang baru iaitu blanket moratorium, itu menyelamatkan keadaan. Kalau kita lihat kita dapat mencegah daripada non-performing loan. Tak ada lagi kita dengar sahabat-sahabat kita seperti mana tahun 97, 98 kereta ditarik dan sebagainya. Selalu kesah bayaran rumah tak dapat dibayar kepada bank dan sebagainya akibat daripada situasi tidak boleh bekerja dan sebagainya. Jadi dalam tempoh 6 bulan itu saya ingat fikir apa yang sedang diusahakan oleh kerajaan tu sangat baik kepada negara dan juga kepada rakyat itu sendiri. Okey, satu soalan yang saya ingin dapatkan jawapan peribadi daripada Tuan Syukri lah. Kalau kita imbas kembali 9 hari bulan Jun nanti, maka akan genaplah 100 hari pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin dan rakan-rakan dalam Perikatan Nasional ini. Jadi apakah anda melihat bahawa daripada pelan-pelan rancangan ekonomi yang telah diumumkan setakat ini, ianya memberikan satu kesan ataupun impak yang cukup positif dari segi pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri kita sekarang? Kita lihat bahawa ini adalah satu keprihatinan. Apabila dilaksanakan pakej prihatin, kemudian diadakan penjana ni pula maksudnya dalam 100 hari pentadbiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini dalam keadaan yang dunia begitu gawat dengan COVID-19, tetapi negara masih resilient. Maksudnya kita tidak ada kebimbangan untuk bank seperti mana dulu. Bank collapse, non-performing loan begitu berleluasa. Rakyat kehilangan pekerjaan secara mendadak dan tragis. Perkara-perkara itu saya fikir dengan pengalaman yang ada pada Tan Sri sendiri dan juga beberapa anggota kabinet yang senior seperti Datuk Seri Mustafa Mohamad dan yang lain-lain membantu sebenarnya pemahaman kerajaan terhadap situasi apa yang perlu dilaksanakan di pihak kerajaan dan juga pelbagai sektor seperti GLC Bank dan sebagainya. Sebab itu saya katakan langkah-langkah pakej yang dilaksanakan itu memaparkan elemen kebajikan. Kalau kita tengok penjana pun tumpuan kepada kebajikan dari segi soal pekerjaan, sehinggalah OKU dan sebagainya mendapat manfaat rakyat secara keseluruhan. Pertahanan terhadap isi rumah itu sangat resilient. Jadi dalam konteks itu saya sebutkan dia sebagai satu tokoh kebajikan rakyat, tokoh prihatin rakyat yang saya fikir langkah-langkah itu perlu diteruskan dan kestabilan itu perlu dipupuk. Yang ni yang kita perlu lihat dan perlu kita perincikan dalam Malaysian Political Economy. Skop dia itu ialah memastikan Malaysia masih resilient dan sound dalam menghadapi apa saja dugaan ekonomi. Alhamdulillah. Akhir sekali Syukri, saya ringkas-ringkasnya lah. Sekali lagi PM ataupun Perdana Menteri menggunakan nama. Kali ini dia guna nama Kak Radiah dengan Datuk Lim. Jadi ini pendekatan yang cukup istimewa sebenarnya yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi apakah anda merasakan bahawa akan ramai Kak Radiah yang akan happy, Datuk Lim yang akan happy dengan apa yang diumumkan? Saya lihat ini usaha yang ditunjukkan komunikasi yang berkesan lah. Pemimpin mesti ada komunikasi yang berkesan terhadap rakyat dan pengikutnya. Betul. Jadi cubaan Perdana Menteri itu sangat berkesan lah. Maksudnya nak mewujudkan psikologi yang senang terhadap kepimpinan beliau dan imej beliau sebagai seorang pemimpin. Dalam konteks itu kita lihat ini cuba adalah merupakan satu, kalau Derek Box tulis politik of happiness. Ini yang cuba diamalkan oleh kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu kita lihat Dan kalau kita harapkan supaya golongan yang terjejas ni, mungkin pihak kerajaan dalam penjana dan juga prihatin tu perlu melihat di aspek mikro. Contohnya kita walaupun kita lihat kepada soal
digital dan sebagainya ni kan, mempertahankan peluang pekerjaan, bantu usahawan dan sebagainya. Kerajaan juga boleh guna instrumen pembendaharaan melalui AICU dan sebagainya untuk pembangunan luar bandar. Ini maksudnya ini nak reboot ekonomi. Jadi di peringkat mikro, tender-tender kecil seperti kumpulan kelas F perlu diperbanyakkan, perbaiki sekolah, contohnya perbaiki kerosakan jalan dan sebagainya. Masa inilah kita nak melaburkan dana tu yang kita ada itu supaya ruang pekerjaan di peringkat mikro ini dapat segera diwujudkan. Jadi kita harap keprihatinan yang Amat Perdana Menteri itu mendasari sehingga ke peringkat mikro berterusan seperti mana yang telah pun diamalkan oleh kepimpinan kerajaan pada hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Abang Syukri. Saya panggil abang lah, takkan nak panggil kak kan. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini. Dan insyaAllah Syukri, kita akan bersama lagi mungkin duduk di meja ruang bicara ini. Baik, kita kembali semula kepada yang berbahagia, Profesor Maliah, Dr. Anwar. Ini pun menarik. Kita tak banyak masa lagi, tetapi yang menarik ialah tentang kesungguhannya Amat Berhormat Perdana Menteri dan pasukan laksana yang ditubuhkan untuk melihat tentang operasi dan juga perjalanan pelaksanaan bencana itu. Apa yang perlu mereka lihat secara serius sekarang ini? Okey, saya sebenarnya saya bersetuju dengan apa yang Saudara Syukri sebut tadi. Pertamanya adalah kalau saya boleh huraikan sini adalah kerajaan dan juga Perdana Menteri telah meletakkan keutamaan pada tempat dia. Pada ketika keutamaan paling besar telah diletakkan pada tempatnya, iaitu peluang pekerjaan dan juga PKS, merancangkan ekonomi melalui peluang pekerjaan dan PKS. Dan juga kekuatan kerajaan ni pada pandangan saya terletak pada Perdana Menteri itu sendiri. Bagi saya melihat beliau begitu tenang dalam suasana berdepan dengan dua krisis besar, iaitu politik dan ekonomi. Beliau berjaya mengimbangi keadaan dengan ketenangan itu sebenarnya. Begitu penting untuk beliau tenang dalam situasi ini. Dan yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bila beliau menjelaskan sesuatu, saya lihat daripada awal beliau menjelaskan dalam keadaan mudah difahami. Sebab itu beliau dengan nama Kak Kiah dan sebagainya dan memberikan analogi itu sendiri untuk rakyat mudah faham sebenarnya. Bila rakyat mudah faham terhadap pelaksanaan itu, jadi rakyat mudah lihat dan dia lebih cepat untuk dilaksanakan itu sendiri. Dan apa yang Perdana Menteri perlu teruskan pada ketika ini, pada pandangan saya, adalah untuk memastikan peluang pekerjaan yang yang dibentangkan tadi betul-betul sampai kepada semua pihak. Dan kita tidak mahu bahawa ia akhirnya di peringkat bawah nanti mendapat peluang pekerjaan adalah pekerja asing. Dengan dasar-dasar kerajaan ini semua akhirnya dia diisi oleh pekerja asing. Ini yang kita tak nak. Kerajaan dengan begitu tegas telah akan mengurangkan pekerja asing dengan dasar baru yang akan dilaksanakan sebagaimana disebut oleh Menteri Kanan sebelum ni, bahawa akan ada satu dasar baru yang akan menguruskan pekerja asing. Bila kembalinya pekerja asing, terutamanya parti itu sendiri, kita ada begitu ramai berjuta parti balik, kita mengharapkan mereka tidak kembali semula. Dan inilah penting untuk kerajaan pastikan bahawa mereka tidak balik. Sebab sekiranya apa yang berlaku bila mereka kembali semula, maka segala inisiatif ini akan diisi oleh pekerja asing dan bukan rakyat kita. Dekat situlah isu dia akan kembali semula. Masalah pekerja asing yang tidak selesai begitu lama. Saya rasa perlu ada full stop dan kita fokus pada apa yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri. Dan saya nampak pembentangan Perdana Menteri tadi begitu bagus sebenarnya. Dan saya melihat ada continuity daripada semua pembentangan yang terlaksanakan. Sebelum kita berpisah, tak banyak masa lagi yang tinggal. Seringkas-ringkasnya lah. Harapan rakyat ketika mendengar pengumuman yang dibuat oleh Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan bencana, mereka menjangkakan mungkin akan ada pengumuman tentang PKP. Apakah PKP akan dibatalkan atau ditiadakan walaupun COVID itu berada dalam kedudukan tekak. Secara peribadi apakah Prof merasakan bahawa mungkin selepas 9 hari bulan, pada 9 hari bulan nanti PKP itu akan dihapuskan? Kalau kita lihat angka yang telah sembuh dan kena COVID ni telah berkurangan dengan begitu drastik. Kecuali isunya sekarang ni melibatkan pekerja asing itu sendiri yang menyebabkan begitu ramai orang terlibat. Dan satu benda yang agak berbahaya sebab ekosistem kita ni masih ada pekerja asing. Bila kita beli barang, kita banyak juga keadaan kita melibatkan pekerja asing itu sendiri. Betul. Jadi kat situ yang isu dia masih timbul sebenarnya. Dan saya melihat kerajaan amat berhati-hati. Dan
saya nampak pada pandangan saya sekiranya keadaan yang berlaku ni pun sebenarnya telah begitu bagus sebenarnya. Berdasarkan angka yang Perdana Menteri tadi, 83.5% telah mula bekerja. Menunjukkan bahawa 83 lebih daripada 80% telah mula, satu angka yang begitu baik. Cuma tinggal lagi kemungkinan besar mereka tidak memperoleh pendapatan yang sama. Tetapi komitmen dah sama. Bak kata pepatah Melayu, besar periuk, besar keraknya. Jadi pada ketika ni pendapatan telah berkurangan. Bermakna komitmen tu masih sama. Dekat sinilah peranan kerajaan yang begitu banyak tu untuk membantu menjana pendapatan. Tapi pada pandangan anda secara peribadi, apakah lebih banyak sektor-sektor ekonomi akan dibuka dan dihidupkan semula sebenarnya? Tentu sekali. Saya rasa kerajaan tidak perlu telah melaksanakan perkara. Cuma saya tidak pasti kedai gunting rambut tu sendiri. Nasib baik saya gunting sendiri. Jadi saya nampak begitu banyak sektor telah dibuka sebenarnya, dan lebih daripada 70% sebenarnya telah dibuka. Cuma ada beberapa sektor yang begitu berisiko sebenarnya, yang memerlukan SOP dan pendekatan yang lain. Tapi saya jangkakan keadaan di penghujung sebenarnya, kepada pasca permulaan kepada masa depan yang lebih baik kepada rakyat Malaysia. Cuma cabaran mendatang di depan. Namun insya-Allah saya percaya, saya sebut tadi, dengan ketenangan yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin ni, saya nampak cukup tenang dalam berhadapan dengan krisis besar serentak. Dan beliau saya sebut ini satu cabaran untuk beliau, krisis ekonomi dan politik dalam masa yang sama. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Mohamad kerana sudi bersama dengan saya di ruang bicara ini. Saya cukup selesa sebenarnya. Sekurang-kurangnya ada orang menemani saya. Saya tidak berseorangan. Jadi terima kasih kepada Syukri Syuib dan juga Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif yang telah pun kita hubungi melalui telefon. Dan tentunya terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan insya-Allah ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.